Sekarang ni sistem dah ada di Lautan Hindi. Kita ada 3 tsunami service provider yang membekalkan maklumat tsunami untuk rantau Lautan Hindi, iaitu Indonesia, India dan juga Australia. Kita cuma untuk negara kita saja. Kita bukanlah, kita kata tsunami service provider, kita bukan. Kita untuk negara saja. Jadi maklumat yang terterima daripada tsunami service provider ni, selepas dianalisis oleh mereka lah, sama ada tak ada kesan tsunami itu akan dimaklumkan oleh tsunami service provider, dan kita selanjutnya akan ambil tindakan untuk peringkat negara lah. Itu fungsi sistem amal tsunami di negara kita lah. Pada masa yang sama juga kita juga terima maklumat daripada Pacific Tsunami Warning Center di Hawaii dan juga daripada JMA, Japan Meteorological Agency. Yang ini untuk gempa bumi tsunami yang berlaku di sebelah Pasifik. Yang tadi sebelah Lautan Hindi ada 3 tsunami service provider, di sebelah sini ada 2 lah. Dan akan datang nanti China juga akan menjadi salah satu negara yang memberi input tentang tsunami di kawasan Laut Cina Selatan. Yang ini dalam pembangunan lah. Dan pada masa yang sama juga kita sendiri memantau gempa bumi di negara kita, dan juga kita juga menganalisis sama ada gempa bumi rentas sempadan boleh berlaku ataupun tidak. Sekiranya jauh, maksudnya walaupun dia berlaku local tsunami tapi jauh, kesannya tak sampai ke perairan negara lah. Dari segi model, kita dah jalankan model untuk mengukur ketinggian dan tempoh masa ombak tsunami boleh sampai di negara kita berdasarkan gempa bumi dasar laut yang berlaku di satu lokasi. Kita ada lebih kurang berapa ribu dah kita orang input? 48,000 48,000 senario. Dia berlaku, kita ambil lah, dia berlaku di Sulawesi, berlaku di Filipina, berlaku di Japan. Kita rangkumkan dah ada 48,000 senario lah. Yang ni yang kita boleh rujuk dalam masa yang singkat. Sekiranya berlaku tsunami, berlaku gempa bumi yang menyebabkan tsunami di suatu lokasi, kita terus rujuk model yang kita telah periran lah, kita dah generate lah, kita telah jana. Dan dari situ kita tahu sekiranya berlaku misalnya di Palu tu dengan ketinggian, dengan kekuatan gempa 7.5 7.5 magnitude. Mula kata 7.2, kemudian revise balik dan sebagainya lah. 7.6. Based on lokasi dan juga magnitude dan juga apa kita sebut yang kaedah focal mechanism, kaedah mekanisme pergerakan plate bumi itu sendirilah. Yang itu daripada analisis tu, model dan sebagainya, dia akan menjangkakan ada tak ada berlaku tsunami. Tapi secara umum, kalau kuat lebih pada 6.5 magnitude dan juga kedalaman yang cetek kurang daripada 30 km, sekiranya pusat gempa bumi kurang dari 30 km dasar laut, dan kita jangka ada local tsunami. Kalau yang tak tinggilah, tapi kalau dah sampai 9 tu, dan kita jangka tsunami rentas sempadan lah. Tapi itulah tsunami, maksudnya sama ada tak ada tsunami ditentukan oleh 3 negara tadi di Lautan Hindi, dan untuk di Pasifik dan Laut Cina Selatan ditentukan oleh JMA, Japan Meteorological Agency, dan juga Pacific Tsunami Warning Center di Hawaii. Dan pada masa yang sama juga China dalam proses untuk juga akan membekalkan maklumat tsunami sekiranya berlaku di Laut Cina Selatan. Yang itu yang tanggungjawab perantau lah, kita kata. Tanggungjawab kita bila kita terima, kita analisis dan kita hebahkan kepada orang awam di negara kita dalam tempoh masa 8 minit selepas gempa bumi dikesan. So lepas 8 minit gempa bumi, pergerakan seismik tu dikesan, tempoh yang kita janji, maklumatnya kita akan sampai kepada awam melalui media massa dan sebagainya lah. Kalau TV tu melalui crawler, kalau di smartphone tu
melalui Facebook, melalui apps. Apps kita ada apps My Cuaca sekarang ni pun ada di app My Cuaca. Yang tu yang kita, so kita harap public boleh terima, boleh dapatlah maklumat within the 8 minute. Pada masa yang sama juga boleh call, tapi payah nak dapat because hotline tu akan tak berhentilah bila berlaku gempa bumi. Dan lazimnya dia tak nak letak phone. Kita bagi tahu maklumat, dia nak tanya lagi. Lalas dia seorang dah sampai 3 minit dah. Itu yang. Kemudian kita punya laman web pun kadang-kadang bila gempa bumi besar, kita pun tak boleh tampung juga. Kadang-kadang crash lah. Tapi itulah kadang-kadang orang kata bila keadaan yang kritikal begitu, sana crash, ni crash dia kata. Tapi itulah. Untuk mengesan tsunami ni, pertama kita kena ada seismik lah, alat seismik. Alat seismik ni kita pasang di darat lah biasanya, alat seismik. Yang ini kita telah pun pasang, kita ada jumlah alat seismik kita 77. Semua sekali di satu Malaysia lah, termasuk Sabah Sarawak. Tapi banyak di sebelah Sabah lah sebenarnya, sebab Sabah ni antara yang resiko agak kita kata tinggi jugalah berbanding dengan tempat-tempat lain di kawasan rantau Malaysia lah. Kalau Semenanjung kita kata weak. Untuk Sarawak kita kata weak to moderate. Moderate Sarawak. Sabah dan kita kata lebih kurang moderate lah. Yang dari segi, kemudian dari segi peralatan lain kita pasang selain pada itu tolok pasang surut dan juga pelampung. Tolok pasang surut dan pelampung fungsi dia sama. Dia mengesan ombak tsunami. Kita punya sistem bermula tahun 2004 selepas gempa bumi kuat di Aceh yang melibatkan tsunami rentas sempadan 2004. Kemudian 2005 kita pasang sistem amaran awal tsunami di negara kita lah. Pada ketika itu negara lain pun mula pasang lah. Indonesia pasang, Australia pasang, India pasang. Yang sebelum tu sistem tu tak ada di Lautan Hindi. Apabila tsunami sampai kepada sensor yang berkenaan, sensor itu akan bertukar kepada kita kata mode tsunami lah. Dia akan hantar setiap minit. Setiap minit Kalau tidak setiap 15 minit dia akan hantar satu data dalam keadaan biasa. Tapi bila dia sampai tsunami mode, dia trigger ada tsunami, dia hantar setiap minit. Pelampung yang kita pasang 3 dulu, 2004 kita mula pasang. Kita pasang di Pulau Rondo, Indonesia, atas kerjasama dengan pihak Indonesia. Tapi pelampung tu hanyut dan kita tak replace balik lah. Kita pun tak tahu, dia tak ada di lokasi, kita anggap hanyut lah. Tapi tak mungkin dia tenggelam sebab dia terapung. Kita boleh tengok daripada sistem. Because bila data masuk, kita nampak dia ada di situ. Bila data tak masuk, ada 2 kemungkinan lah. Mungkin alat rosak atau bateri dah lemah, jadi tak boleh hantar. Ataupun dia hilang lah. Yang itu. Tapi bila dah tak ada data tu, kita pergi, kemudian kita pergi ke lokasi, dah tak ada. Kita ada dekat Pulau Sipadan. Tapi yang itu pun sebab dia waktu maintenance berlaku kemalangan melibatkan kematian. Kita pun tengok because maintenance pun tinggi dan pada masa yang sama kita ada tolok pasang surut to replace pelampung fungsi yang sama. So kita kata tak payah pasang lagi lah. Since tolok pasang surut dah ada di kawasan yang berkenaan. Sebenarnya why kita tak buat tu bukan because of harga sangat. Kita dah ada alternatif. Kita dah ada tolok pasang surut yang fungsi dia sama dengan fungsi pelampung dan juga lebih cost efektif lah. Sebelah Andaman sama Laut Cina Selatan hilang, hanyut. Hanyut ataupun hilang ataupun vandalism, kita tak tahu sebenarnya. Tapi dia tak ada di lokasi. Sulu yang tu because kerosakan lah, kita kata rosak. Dia bukan sistem baru. Dulu kita ada pelampung, tapi sekarang ni diganti oleh tolok pasang surut. Sama saja. Maksudnya dari segi alternatif dia, dulu ombak tsunami dikesan oleh pelampung, tapi sekarang ni dikesan oleh tolok pasang surut. Fungsi yang sama. Jadi nak kata sama ya bagi saya. Keberkesanan dia? Sama ya. Sama juga? Sama je. There is no different because
Bila dia detect, and then dia akan hantar signal kepada kita. Kemudian kalau nak diikut-ikutkan lah, sin tolok pasang surut ni kita boleh pasang lebih banyak. So lebih efektif lah. Sebab kalau kita nak melibatkan kos kan, kalau dari segi kos tu, maksudnya kita boleh pasang lebih banyak tolok pasang surut lah. Walaupun kadang-kadang orang kata tolok pasang surut ni pasang tepi pantai. Memanglah kita lazimnya kita kawasan pantai ataupun pulau-pulau. Tapi pada masa yang sama juga, kalau dia dikesan oleh negara yang berkaitan Indonesia, so kita confirm dah berlaku. Jadi as far as ada tolok pasang surut di sekitar di mana gempa bumi berlaku, kita dah ada maklumat lah. Model kata yes, tsunami berlaku. Untuk confirmation, kita tengok reading yang sebenar. Kemudian untuk berapa lama sampai ke tempat kita based on model. Berapa tinggi ombak juga based on model. Memang kita akan maklumkan kepada orang awam lah. Dia kenapa ditekankan di Sabah? Sebab risiko dia dari segi kalau kita buat analisis, risiko di Sabah dan juga di sebelah utara barat laut Semenanjung, iaitu Perlis, Kedah, Penang. Itu yang berisiko lah. Kalau tempat lain ni di Kelantan, Terengganu tak kurang sangat risiko dia. Begitu juga Sarawak. Jadi that's why tak banyak. Kalau nak tambah lagi pun maksudnya kita tambah di kawasan yang berisiko agak lebih tinggi daripada tempat lain lah. Maksudnya di Sabah lah. Di Sabah dan juga di sebelah utara lah. Barat laut Semenanjung. Maksud dari segi kalau kita nak tambah dari segi siren, nak tambah dari segi tight gauge sebelah sana lah. Dulu pun kita dah pasang tolok pasang surut. Cuma bilangan dia tak banyak lah peringkat awal tu. Kemudian kita tambah lagi tolok pasang surut. Kemudian itu tadilah. Maksudnya bukan kita dapat maklumat daripada negara kita, kita juga terima maklumat tolok pasang surut daripada negara jiran. Jadi untuk memperbanyakkan lagi maklumat-maklumat lah, data tentang sekiranya berlaku tsunami.